Salam sejahtera saya ucapkan kepada Cik Nur Faradiana binti Rosli. Nama saya Sheena Tang Chia Jo. Matrix number saya ialah 281595 dan saya dari kumpulan 5 Grup R Nationhood. Tajuk yang akan saya bincangkan ialah Nasionalisme Awal di Tanah Melayu. Pertama sekali, saya akan membincangkan maksud nasionalisme. Nasionalisme bermaksud perasaan cinta akan negara dan bangsa. Perasaan tersebut membawa kepada gerakan membebaskan negara daripada penjajah. Nasionalisme tidak terhad kepada pembebasan kuasa politik sahaja, tetapi daripada pembebasan dari cengkaman ekonomi dan pengaruh kebudayaan asing. Gerakan nasionalisme merupakan usaha masyarakat menentang apa sahaja bentuk tekanan atau penjajahan mereka terhadap kuasa luar. Penentangan masyarakat tempatan didorong oleh hasrat membebaskan negara mereka daripada kuasa penjajah. Penentangan terhadap British telah dilakukan oleh pemimpin dan rakyat tempatan sejak abad ke-19 lagi. Gerakan nasionalisme secara menyeluruh telah bermula pada awal abad ke-20. Seterusnya ialah latar belakang penentangan pemimpin tempatan. Penentangan terhadap British oleh rakyat tempatan bermula pada abad ke-19. Gerakan penentangan ini berlaku pada awal kedatangan British ke Malaysia. Gerakan ini merupakan reaksi spontan masyarakat tempatan untuk menjaga kepentingan mereka daripada dijerobohi oleh orang luar. Penentangan berlaku disebabkan dasar penaklukan British terhadap daerah mereka. Penentangan berlaku di Nanning, Pahang, Perak, Terengganu, Sabah dan Sarawak dan juga Kelantan. Antara pemimpin penentangan itu termasuklah Penghulu Dor Said, Dato' Maharaja Lela, Rentap, Mat Saleh dan lain-lain. Walaupun penentangan tersebut tidak mencapai kejayaan, namun ia menjadi pemangkin kepada kebangkitan nasionalisme selepasnya. Selepas itu, saya akan membincangkan bahawa sebab-sebab penentangan pemimpin tempatan terhadap British. Penentangan British adalah disebabkan oleh dasar penaklukan British terhadap negeri-negeri Melayu. Dasar tersebut bertujuan untuk mengukuhkan kedudukan politiknya. Dengan itu, tanah jajahannya menjadi luas dan kawasan tersebut akan terikat dengan perintahan dan peraturannya. Contohnya, Nanning dipaksa menjadi tanah jajahan British dan dikehendaki membayar ufti. Penghulu Dor Said menentang kehendak British dan hal ini telah menyebabkan berlakunya peperangan. Pihak British juga ditentang kerana hasrat mereka untuk mengeksploitasi sumber ekonomi tempatan. Mereka menguasai sumber ekonomi melalui perjanjian dengan orang tempatan. Menerusi perjanjian ini, saudagar dari negeri-negeri selat dibenarkan menjalankan perlombongan dan perdagangan biji timah. Hal ini menimbulkan kemarahan penduduk tempatan. Penentangan juga berlaku kerana campur tangan British dalam adat resam tempatan. Sebagai contohnya, di Perak, J.W.W. Birch telah melarang amaran menggunakan orang suruhan. Tindakan beliau itu telah ditentang oleh masyarakat tempatan. Penjajahan British terhadap daerah mereka menyebabkan pemimpin tempatan menghilang kuasa mengutip cukai. Mereka juga kehilangan pengaruh ke atas anak buah dan kawasan mereka. Keadaan ini telah menimbulkan perasaan tidak puas hati dalam kalangan pemimpin tempatan dan mendorong mereka menentang British. Peristiwa penentangan pemimpin tempatan terhadap pihak British. Yang pertama ialah Rentap di Sarawak. Nama sebenar Rentap ialah Libau dan digelar sebagai Raja Darat dan Raja Ulu. Rentap bermaksud penggoncang dunia dan merupakan pemimpin Iban yang menentang James Brooke pada tahun 1853 kerana
tindakan James Brooke yang menghapuskan orang Iban di Sungai Seberang yang dianggap lanun. Beliau telah membuat serangan ke atas pasukan James Brooke untuk menghalang kezaliman James Brooke. Serangan ini berjaya mengusir James Brooke, tetapi tentera James Brooke telah bertindak balas dengan membakar kampung mereka. Rentak berikutnya berundur ke Bukit Sadok, tetapi sekali lagi mereka diserang oleh James Brooke. Tentera James Brooke dan pengikutnya telah dikalahkan pada tahun 1861 dan ini menyebabkan beliau terpaksa berundur ke ulu sungai Antabai dan serangannya semakin lemah. Seterusnya ialah Mat Salleh di Sabah. Pihak SPUB tidak menghiraukan kedudukan Mat Salleh di daerah Tambunan dan Sungai Sukun. Pihak SPUB bukan sahaja menduduki daerah Tambunan dan Sungai Sugut, tetapi mereka juga memperkenalkan cukai kepala dan surat perahu. Pegawai SPUB juga bersikap kasar kepada penduduk tempatan. Mat Salleh pergi ke Sendakan untuk berbincang dengan SPUB tetapi beliau tidak dilayan. Kemudiannya, kampung Mat Salleh dibakar dan Mat Salleh terpaksa melarikan diri. Pada tahun 1897, Mat Salleh dan pengikutnya membuat serangan mengejut terhadap kubu SPUB di Pulau Gaya. SPUB mahu berdamai dengan Mat Salleh dan sanggup menyerahkan Tambunan kepada Mat Salleh. Walau bagaimanapun, SPUB telah mungkin janji dan menyebabkan Mat Salleh menyerang semula. SPUB menyerang kubu Mat Salleh dan akhirnya Mat Salleh terkorban. Seterusnya ialah Tok Janggut di Kelantan. Tok Janggut menentang pelaksanaan sistem penasihat dan juga sistem cukai ke atas penduduk tempatan. Beliau enggan membayar cukai, namun bantahan Tok Janggut tidak dilayan oleh pegawai daerah Pasir Putih. Pihak polis diarah supaya menangkap Tok Janggut tetapi gagal. Pada tahun 1915, Tok Janggut, Engkau Besar Jeram, Tuan Ahmad, Penghulu Adam, Haji Said dan Cik Ishak telah menyerang Pasir Putih dan berjaya mendudukinya. Mereka membentuk kerajaan dan Engku Besar Jeram sebagai raja, Tok Janggut sebagai Perdana Menteri dan Cik Ishak sebagai pegawai daerah. British membawa masuk pasukan tentera dan negeri Selat dan melakukan serangan ke atas Kampung Saring. Tok Janggut terkorban dalam serangan itu dan mayatnya diarak di seluruh Kota Baru. Peristiwa seterusnya ialah daripada Penghulu Dor Said di Nanning. Penentangan oleh Dor Said berlaku di antara tahun 1831 hingga tahun 1833. Beliau tidak bersetuju dengan tindakan British yang meletakkan Nanning sebagai jajahan takluknya. Dor Said enggan menghantar 1/10 hasilnya sebagai ufti kepada British di Melaka. British menghantar tentera untuk menakluki Nanning pada tahun 1831. Pasukan British ditentang oleh Penghulu Dor Said. Penghulu Dor Said yang dibentuk oleh Penghulu Rembah, Penghulu Remai, Dato' Kelangai Sungai Ujong dan Penghulu Kemeche telah berjaya mengalahkan tentera British. British menyerang Nanning sekali lagi pada tahun 1832. Pada kali ini, Penghulu Dor Said tidak dibantu oleh sesiapa pun. Penghulu Dor Said mengalami kekalahan dan terpaksa menyerah diri dan dibawa ke Melaka. Kita teruskan dengan peristiwa penentangan pemimpin tempatan iaitu Dato' Bahaman di Pahang. Dato' Bahaman menentang undang-undang British yang bertentangan dengan adat resam tempatan. Contohnya sistem kehakiman, pemungkutan hasil tanah, sistem cukai dan penubuhan pasukan polis luar.
Hal ini adalah kerana undang-undang tersebut telah menghakis kuasanya sebagai orang kaya setia perkasa pahlawan pemantan. Dato' Bahaman, Tok Gajah dan Imam Rosso bersatu menentang British. Pada tahun 1890, Dato' Bahaman menentang pembinaan balai polis di Lubuk Terua. British telah menangkap anak buah Dato' Bahaman. Pada tahun 1892, Dato' Bahaman menyerang British dan berjaya menawan balai polis Lubuk Terua. Beliau juga menyerang dan menguasai Kuala Tembeling dan Ceramah Ampai. Dato' Bahaman diserang oleh British dan beliau berundur ke Kelantan. Dato' Bahaman mendapat perlindungan daripada pembesar Kelantan dan Terengganu. Dato' Bahaman menetap di Hulu Kelantan, manakala Tok Gajah menetap di Hulu Terengganu. Selepas itu, Dato' Bahaman pindah ke Bangkok dan diberi perlindungan politik oleh Raja Chulalongkorn, dan beliau menetap di Chiang Mai, Thailand. Sekian, terima kasih. Setakat inilah pembincangan saya tentang nasionalisme awal di tanah Melayu. Terima kasih.